Relax bro. Okey, kembali kita ke podcast Relax Bro. Podcast yang lestari demi perpaduan ummah. Jangan lupa follow kami di YouTube, Facebook, Instagram, TikTok dan Spotify. Semoga perkongsian kami, perbincangan kami di podcast ini akan memberi manfaat kepada pendengar dan penonton supaya lebih relax dan tenang sebelum membuat apa-apa judgement dan tindakan. Topik yang terakhir untuk kita hari ini adalah berkenaan dengan isu yang berkaitan pendakwah ataupun figura-figura agama ni. Tapi sebelum tu Dok, saya rasa kita terlupa nak mengucapkan takziah kepada keluarga Tun Taib Mahmud. Arwah merupakan mantan TYT Sarawak, bekas menteri Ketua Menteri Sarawak yang paling lama berkhidmat sejak tahun 1984, 33 tahun digelar Bapa Pemodenan Sarawak, yang telah meninggalkan kita kembali menemui Allah Subhanahu Taala pada Rabu lepas. Kita doakan mudah-mudahan roh beliau dirahmati, diampuni. Allah maghfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Cuma saya nak mengajak pendengar dan penonton supaya jangan, saya perasan 2 hari ni ada satu trend yang sangat tak berapa sedap kita tengok, yang mengeluarkan aib-aib arwah. Banyak macam yalah, orang kata fanatik politik ni. Janganlah kita buka aib arwah. Saya mohon supaya kita lebih berhati-hati dalam berkongsi apa-apa perkara yang nak dikongsikan di social media ni, Dok. Apa pendapat Dok? Dia macam ni je. Dia dalam hadis Nabi sebut, man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Siapa yang menutup aib seorang muslim itu, Allah akan tutup aib dia di akhirat kelak. Aib orang, apatah lagi yang telah meninggal dunia, yang dia tak mampu nak memberikan respon kepada kita. Kalau sekiranya tuduhan kita tu tak betul, ataupun salah, ataupun melulu, okey, dia tak mampu bagi respon, dia di akhirat. Kita terus menyebar fitnah ke atas dia. Ini yang Nabi sebut sebagai golongan-golongan yang muflis. Bila sahabat kata je Nabi SAW dalam hadis kan, Nabi tanya, atadruna manil muflis? Kalian tahu tak siapa itu muflis? Sahabat jawablah, allazi la malalah. Itu orang yang tidak ada harta benda. Tak ada harta, muflis Nabi kata, la, bukan macam tu. Muflis yang aku maksudkan, kata Nabi SAW, orang yang mana dia ni berkata buruk tentang orang, mengumpat orang, okay? Dan dia tak sempat meminta kemaafan daripada orang tu. Di hari akhirat kelak, okay, di hari akhirat kelak, dia akan berhadapan dengan orang tu. Allah Subhanahu Wa Taala akan menghitung pahala dia kan, dan Allah akan menghitung dosa dia. Okay. Dan oleh kerana dia ada umpatan dengan orang yang dia tak sempat nak minta maaf tadi ni, orang itu datang menuntut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala akan bagi pahala dia pada orang tu. Okay, jadi pahala dia kurang kan? Okay. Kemudian datang lagi orang lain lagi, dia umpat lagi. Allah bagi lagi pahala dia kepada orang yang dia umpat. Sampai pahala dia habis, tak ada apa yang nak boleh dibagi. Tahu apa Allah Subhanahu Wa Taala buat? Orang yang diumpat tu ada dosa, Allah ambil dosa orang tu bagi kepada dia. So dia adalah orang yang muflis di akhirat. So jadi nak cerita bagi kita bercakap, kita tak tahu kadang-kadang orang ni kata Nabi di dalam hadis, amalan dia tu hatta ma yakun bainahu wa bainan nari illa zira'. Jarak dia dengan jarak neraka tu lebih kurang sehasta je lagi. Jarak dia. Kemudian datang ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala, fayamalu bi'amali ahli jannah fadakhala jannah. Dia beramal dengan amalan ahli syurga, dia masuk syurga. Lepas tu kita tak tahu apa amalan dia, Allah ampun dia ke tak ampun dia ke, kita tak tahu. Kalau dia ada salah pun, kalau Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan, tiba-tiba kita ni buat cari pasal, duk umpat, duk buka aib, duk kutuk dia, kutuk family dia, kutuk apa benda ni? Betul. Saya teringat ada someone, saya tak ingat siapa, yang bagi tahu saya. Senang dia ni, mudah, bahasa mudah dia, apa yang macam Dok cerita tadi. Dia kata kalau kita berbuat dosa dengan Allah Ta'ala tu maha pengampun. Dia masih lagi boleh ampunkan, kita boleh minta ampun dengan Allah Ta'ala. Tapi bila kita buat dosa dengan manusia ni, kadang-kadang kita tak tahu dia maafkan ampun kita ke tidak.
Betul. Ini yang paling susah sekali dalam kehidupan kita. Jadi semoga ambil iktibar dan semoga keluarganya tabah dan kuat, dan janganlah kita buka aib orang, Dok. Okey, isu yang terakhir ni adalah berkenaan dengan Maula Amin. Maula Amin ni, untuk pengetahuan pendengar dan penonton, dia ni adalah saya tak pasti dia warga negara Maghribi atau tidak, tapi dia ni asalnya daripada Algeria yang berjalan menggunakan pasport France. French passport. Dan dia datang ke Malaysia ni mengaku bahawa dia adalah keturunan Nabi Muhammad SAW yang tak ada bukti pun. Dan saya difahamkan kerajaan Maghribi pun menidakkan klaim dia. Yang lagi best ni, dia nak menubuhkan kerajaan 9 di Melaka. Ni Dok boleh cerita apa itu kerajaan 9. Lagi best ni, orang Melayu kita ada yang taksub dengan Maula Amin ni, sebabnya memang perwatakan dia, rupa dia yang handsome, putih, bersih, pakai pun cantik kan. Kalau macam Dok lah, macam Dok ni, kalau dia pakai macam Maula Amin ni, memang Maula Fatul Bari jadinya kan. Handsome, putih kan. Kalau dia buat kerajaan 8 pun, dia panggil kerajaan Ong pun, saya rasa ramai ikut. Ini yang saya perasan dalam kita punya masyarakat ni. Kita ni ramai manusia, ramai orang Melayu kita, orang Melayu Islam kita yang mudah taksub pada perkara-perkara sebegini. Kalau tidak, tak adalah kita ada isu dengan gerakan Al-Arkam dulu. Satu, keduanya kita ada gerakan Kerajaan Langit, Ayah Pin kan. Ini antara gerakan-gerakan yang macam Kahar si Rasul Melayu. Kahar si Rasul Melayu. Jadi Dok, saya rasa ni your expertise, ni your area of expertise. What's your view? Okay, dia macam ni. Pertama sekali, inilah kebaikan orang Melayu kita. Kebaikan dia apa? Dia mudah bersangka baik dengan orang. Okay? Dan hati dia lunak. Jadi dia tengok keturunan Nabi ni, memang dalam hadis Nabi perintah kita, hibbu ahla baiti li hubbi, cintailah kamu semua kepada ahli keluarga aku, kerana itu salah satu bukti kecintaan kepadaku. Okay, itu memang kita semua kena cinta kaum keluarga Nabi. Orang kita ambil ayat hadis ni basic, lalu dia tengok keluarga Nabi, keturunan Nabi SAW. Lepas tu datang pula dengan muka yang segak, handsome, spek mata hitam, serban, orang tolong style, very style. Naik kuda style. Okay. Naik kuda? Naik kuda lah. Ada gambar, ada video dia naik kuda. Memang very style lah, tengok gaya tu kan. Kita tengok pun kagum lah. So, jadi orang kita ni dia mudah lunak, cair hati dan jiwanya. Okay? Ni macam budak-budak perempuan tengok BTS lah. Macam orang kita pergi Mekah. Dia pergi Mekah tu, dia baik lunak hati dia. Dia bagi sedekah tu, dia bagi sedekah, bagi. Kadang-kadang dia bagi sampai kepada pihak yang tak bertanggungjawab pun ada. Orang Melayu kita baik macam tu. Baik, itu baik. Cuma dari satu sudut yang lain yang kita kena lebih perhalusi dan teliti, kerana benda ni membabitkan soal kepercayaan kita. Kita dituntut mencintai Ahlul Bait. Itu perintah Nabi SAW. Tapi Ahlul Bait yang betul. Tu satu. Ahlul Bait ni siapa dia? Siapa dia Ahlul Bait? Tahu siapa dia Ahlul Bait? Tak tahu. Dalam hadis Zaid bin Arqam, kata Nabi SAW dalam hadis, hadis itu panjang lah. Tapi bila disebut tentang keluarga Nabi SAW, kata Nabi SAW, Alu Ali, susur galur keturunan Ali bin Abi Talib. Alu Aqil, susur galur keturunan Alu Aqil, keluarga Aqil. Alu Ja'far, keturunan keluarga Ja'far. Alu Abbas, keturunan keluarga Abbas bin Abdul Muttalib. Ini dikategorikan sebagai susur galur keturunan Nabi SAW, yang padanya ada hukum spesifik. Satu, hurima alaihimus sadaqah, haram mereka menerima sedekah. Dia tak ada terima sedekah, tak ada terima sedekah ni merujuk pada zakat. Dia tak boleh ambil kutipan zakat, saya bagi zakat kepada dia, tak boleh. Haram menerima zakat, haram. Mereka berhak menerima hadiah. Hadiah, bagi hadiah ni hadiah boleh, zakat tak boleh. Okay. Kedua, apa yang hukum ke atas mereka berhak menerima khumus, 1/5 daripada harta rampasan perang. Kerajaan bagi kepada mereka 1/5 daripada harta rampasan perang. Itu hak-hak kaum keluarga Nabi SAW. Okay.
Kemudian hak mereka juga, mereka perlu dicintai, dihormati, diberikan penghormatan. Macam kita kena hormat, kita kena sayang mereka. Dan kena ingat juga, isteri-isteri Nabi termasuk dalam kaum keluarga Nabi SAW. Itu kita kena clear. Sebab kita beza dengan Syiah yang mana mereka mengenepikan kedudukan isteri-isteri Nabi SAW. Okay, dan fast. Kemudian, nak beritahu next seterusnya, okay, prinsip kita dalam mencintai kaum keluarga Nabi ni, kita jumpa ramai. Kena ingat, Abu Talib, kaum keluarga Nabi SAW. Abu Talib, dia tak memeluk agama Islam. Okey. Dan juga ramai daripada kalangan pembesar-pembesar Quraisy, kaum keluarga Nabi SAW, tetapi tak peluk Islam. Tak peluk Islam. Okey, itu kita kena faham basic tu. Sebab tu dalam hadis Nabi, dalam hadis Muslim kata Nabi, "Man bata'a 'amalu lam yusri' bihi nasabuh." Sesiapa yang amalan dia tu lambat, maknanya dia tak beramal, ia tak mampu meningkatkan mengangkat keturunannya di kedudukan yang tinggi. Sebab menggambarkan bahawasanya amalan itu lebih tinggi daripada nama keturunan. Kalau keturunan tu baik, amalan tak baik, tak guna nama keturunan. Tak guna. Ini pesanan Nabi SAW. Sebab itu kata Nabi dalam hadis apa? "Lau anna Fatimah tasaraqat laqata'tu aydiha." Kalau Fatimah mencuri, aku akan potong tangan dia. Maknanya kedudukan Fatimah dalam hukum Allah ke atas Fatimah tu sama macam orang lain. Walaupun dia keturunan Nabi. Walaupun dia keturunan Nabi SAW. Kalau mengaku keturunan Nabi, kau main tipu orang, kau main scam orang, apa bendanya? Ramai je keturunan Nabi SAW di Madinah, di Makkah, yang mana mereka tak menzahirkan apa-apa pun. Sikap mereka tak claim, tak main ni. Kemudian ada pula kawan-kawan kita yang sebahagiannya minta maaf lah, level profesor dan sebagainya, bawa Allah sanad, ini ada sanad dia dengan keturunan Nabi. La ilaha illallah. Sewok angkat sana sini. Dia macam ni lah. Ini bukan soal sanad ke apa ke. Okay. Sanad ni kalau main pada kita hari ni dah palsu dah. Sanad ni, tujuan sanad ni adalah untuk memastikan keabsahan dan kesahihan sesuatu perkara yang mana perlu diteliti setiap daripada kalangan perawi itu, daripada Nabi itu sampai kepada kita hari ni, tu semua tu kena betul. Sahih. Perawi dia, siapa hidup zaman bila, siapa jumpa dia, mesti siapa anak murid dia, siapa guru dia. Detail tu mesti ada. Didiagnose satu persatu. Okay. Tapi kalau sekadar kau mau mari kepada satu ketul sanad tu dokumen bagi kepada kita mengaku kata engkau keturunan Nabi SAW, orang nak mengaku tak apa, tapi jangan mengaku, jangan ambil peluang atas kepercayaan orang ke atas kita. Dia take advantage. So jadi dia buat dia pergi sana sini, jual nama, jual ini, orang bagi sumbangan, bagi bantuan, tiba-tiba maru bagi hakikat sebenar. Tubuh kerajaan langit. Kerajaan langit lah pula, kerajaan 9. Apa entah, saya tak tahulah kerajaan 9 tu apa entah. Wallahu alam. Kalau betul-betul keturunan Nabi yang sallallahu alaihi wasallam yang betul, kita akan menyeru kepada mengikuti dan mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan cara yang betul, dengan cara yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum. Clear cut. Katakanlah kamu mencintai Allah Subhanahu wa taala, tuhibbunallah fattabi'un, ikut aku, kata Nabi SAW. Jadi sebab itu sebahagian para ulama bila dia kata apa, dan kita selawat kata Nabi kan, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ali, perkataan al itu sebenarnya bukan saja merujuk kepada alul bait, keluarga Nabi SAW secara spesifik, bahkan merujuk kepada mereka-mereka yang mencontohi Nabi, yang mengasihi Nabi, yang cintakan Nabi SAW. Jadi kita tak perlu nak bawa nama maula sana sini, nak bawa nama itu, nak bawa nama keturunan sana sini. Akhirnya kalau kita jauh daripada Nabi SAW, percayalah kita sebenarnya patut malu mengakui keturunan Nabi SAW. Sebab tu kata Nabi dalam hadis, lah sahagilah. Kata Nabi pun, Nabi bersama kita lah hadis, la fadla li ajamiyyin wala li arabiyyin wala li arabiyyin ala a'jamiyyin. Tidak ada kelebihan orang ajam ke atas orang Arab, dan tidak ada kelebihan orang Arab ke atas orang ajam. Wala li aswad ala ahmar wala li ahmar ala aswad. Dan tidak ada kelebihan orang berkulit hitam ke atas orang berkulit merah, dan orang yang berkulit merah ke atas orang berkulit hitam. Illa taqwa, kecuali taqwa. Kemudian Nabi kata, balaghtu.
Sahabat menjawab, "Ballaghta ya Rasulullah." Engkau telah menyampaikan hal ini ya Rasulullah. Clear cut pesanan dan message Nabi SAW. Kemuliaan orang sebenarnya bukan bergantung kepada keturunan semata-mata. Keturunan itu adalah bonus. Kena ingatlah, bonus. Bukan tak ada langsung, tapi bonus. Kenapa bonus? Saya katakan bonus sebab kemuliaan asal adalah takwa kepada Allah. Engkau menepati agama Allah, keturunan engkau membantu mengangkat martabat engkau lebih tinggi dari orang lain. Tapi kalau amalan engkau lekeh, teruk, pembohong, scammer, keturunan engkau tak membantu kemuliaan engkau. Cuma kita still menghormati nama, title keturunan Nabi. Tetapi untuk mengangkat seseorang tu lebih dari kedudukannya, tak perlu. Jadi kalau ikutkan tu, ini macam saya kata tadi, ini area of expertise Ustaz Fathul Bahari kita. Dia bila dalam keadaan ni kita panggil Ustaz Fathul Bahari. Kadang-kadang lain kita panggil Dr. Fathul Bahari. Tapi macam Dok cakap tadi lah, benda-benda macam ni, yang pertama sekali orang Melayu kita, orang Melayu Islam kita kena rujuk jabat-jabat agama. Untuk pengetahuan penonton dan pendengar, memang Jabatan Agama Islam Melaka tengah memantau pergerakan manusia yang claim jadi keturunan Nabi yang ke-38 ni. Dan akhirnya dia kata nak menubuhkan kerajaan 9 di Melaka ni untuk persediaan akhir zaman pun, dia buat kenyataan macam tu pun dah jadi macam, come on lah, it's not as simple as that kan. Dan akhirnya polis sekarang pun dah terlibat memantau pergerakan orang yang claim diri dia sebagai keturunan Nabi ni. Dan saya mohon kita di podcast Relax Bro ni memohon pada penonton dan pendengar, kalau ada kita dengar mak ayah kita, ini sebenarnya mak ayah kita ni yang mungkin dia ada khilaf dia lah, kita pesan supaya jangan kita terikut-ikut, jangan kita terlalu, orang kata, terkesima dengan kekacakan dan kehebatan dia bawa kuda. Saya tengok dah gambar kuda ni, memang steady. Steady. Memang steady. Contoh kan, sahabat Nabi Bilal bin Rabah. Orang berkulit hitam. Okay, sahabat Nabi Thabit. Nama dia Thabit, yang kes penceraian. Dia ada kes penceraian, keluar fatwa Nabi pasal khuluk. Isu khuluk ni, bila kau bercerai, bagi balik harta mahar itu sebahagian kepada wanita, suami. Kerana kau isteri yang menuntut cerai. Isteri dia menuntut cerai sebab isteri dia bukan tak suka apa. Isteri dia tak suka sebab dia tak handsome. Jadi itu tak suka sebab dia disebut dalam hadis, disebut kenapa dia ciri-ciri watak dia ni, kerana dia hitam dan juga pendek. Dia bukan orang hitam tak handsome. Ada orang dark, tall and handsome lah kan. Tapi tadi sebut pasal bos. Tak apa. Tapi dia cerita betul dalam hadis ni. Cerita betul. Bini dia tak suka sangat kat dia tau. Tapi dia ni, bini dia cakap kat Nabi ni, aku tak suka kat dia sebab rupa paras dia, tapi dia orang yang sangat bertakwa kepada Allah. Orang yang macam ni, orang mulia di zaman Nabi SAW, diangkat kedudukan dia yang tinggi lah. Tu yang kita duk cerita pasal Uwais bin Amir Al-Qarni. Hamba Allah subhanahu hamba aja, kerja dia hamba aja. Tapi oleh kerana dia jaga mak dia dengan baik. Wa kana lahu walidatun wa huwa biha birrun. Dia ada mak dan dia sangat mentaati mak dia. Apa kata Nabi tentang dia? Nabi tak nak jumpa dia. Tapi Nabi cakap tentang dia. Nabi suruh sahabat cari. Nabi kata apa? Lau aqsama 'ala Allah la abarrah. Kalau dia angkat tangan doa dekat Allah, Allah akan makbul doa dia. Umar, Khalifah Amirul Mukminin, pemimpin yang hebat tu, pergi cari. Tiap-tiap tahun haji pergi cari dia. Mana ada nama lelaki ni? Sampai 1 tahun tu dia jumpa. Cuci kuda je. Lekeh hamba. Tapi Umar kata, engkau Uwais? Ya, aku Uwais bin Amir Al-Qarni, betul? Daripada keturunan Qarn, betul? Engkau ada sopak di perut engkau sebesar duit shilling. Nabi sebut ciri-ciri dia. Dia ada apa ni, wa kana lahu baras, mawdi'a dirhamin. Dia kata lebih kurang dia ada sopak, kemudian dia baik, fabara minhu illa mawdi'a dirhamin. Dia baik daripada sopak tu kecuali tinggal parut sebesar duit shilling dekat perut. Umar suruh buka baju. Kau tengok baju, buka ada benda tu kan. Umar terus pegang dia peluk, dia suruh dia doa. Itu lekeh je, tak perlu main mengaku keturunan apa pun. Cuci kuda? Yes, cuci kuda di hamba. Nabi tak pernah jumpa pun. Nabi tak pernah jumpa pun. Bukan keturunan Nabi pun. So nak cerita bagi,
kemuliaan sebenarnya terletak pada takwa Allah Subhanahu Wa Taala. So jadi kita jangan mudah terpengaruh. Saya tak nak katalah dia bukan keturunan Nabi ke, dia bohong ke, dia apa ke. Tapi apa-apa yang dibuat ni, collection apa semua ni, ini semua membawa kepada satu perkara yang salah, yang tak bagus. Dan ketaksuban kita kepada dia orang ni berlebihan. Tolong ambil, bukan untuk kes ini saja, banyak lagi. Semua kes. Indonesia sekarang, saya tak beritahu kat penonton sekarang tengah krisis pertembungan habaib dengan rakyat Indonesia. Even dengan agamawan Indonesia. Yes, pertembungan. Dia orang sekarang dekat Indonesia ni start komen bahawasanya geng-geng habaib ni apa semua mengarut keturunan daripada ini bukan rakyat Indonesia. Mereka macam-macam. You tengok dia punya dialog dia. Takut. Dia buat kajian, bukan pasal soal DNA saja, susur galur kajian. Dan yang lawan ini adalah wakil-wakil daripada NU, Nahdlatul Ulama. The majority Indonesia. So jadi mereka mula mempersoalkan tentang habaib yang datang ke sini. Sana lagi dahsyat-dahsyat. Habib-habib isap rokok. Tak pakai baju dalam kuliah. Kemudian macam-macam. Dia jadi tapi inilah, kita bukan nak hukum semua orang, tetapi kita kena hati-hati. Kita kena hati-hati, kita teliti betul-betul. Rujuk kepada agamawan-agamawan dan tokoh-tokoh yang orang kata apa, well established lah dalam konteks negara kita ni. Rujukan bertauliah lah. Cuma itulah yang masa Maula Amin ni datang pun ramai yang bertauliah pun pergi pun. Masya-Allah. So jadi just be careful. Kita tak nafikan kadang-kadang kelemahan kita. Kelemahan kita sendiri. Cuma diharapkan selepas ini isu-isu seperti ini tak berulang lah. InsyaAllah. Cukup-cukup lah. Wallahualam. Okey, jadi kita selesai topik-topik episod ke-23 podcast Relax Bro. Jangan lupa follow kami dan share, komen dan like di semua media sosial kami di Spotify, YouTube, Instagram, Facebook dan juga kita ada TikTok. TikTok paling popular lah. Semoga kita akan berjumpa lagi dalam episod yang akan datang. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Relax, bro.